Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Amin, kaunselor IKM Sungai Petani. Apa khabar pelajar sekalian? Hari ini saya akan memberi satu fokus khusus kepada tajuk kecelaruan keresahan. Keresahan ini sebenarnya adalah sesuatu yang normal. Apabila kita memikirkan sesuatu secara mendalam, selalunya apa yang berlaku ialah kita akan mengalami tindak balas emosi ataupun tindak balas fizikal, dan ini bukanlah sesuatu yang pelik. Bagi contoh, umpamanya apabila kita memikirkan tentang peperiksaan, sudah tentu sedikit sebanyak kita akan memikirkan tentang sama ada boleh jawab atau tak boleh jawab, bagaimana nanti keputusan peperiksaan, bagaimana nak buat kalau sekiranya jawapan kita tak betul, dan berbagai-bagai lagi. So, bila kita memikirkan tentang perkara ini secara mendalam, sudah tentu kita akan berasa risau, kita mungkin akan rasa cemas sedikit, mungkin kita akan rasa gelisah, dan mungkin juga kita akan rasa bercelaru. Tetapi kalau keresahan itu menjadi sesuatu yang melampau atau berlebihan ataupun tidak boleh dikawal, maka dia bukan lagi sesuatu yang normal, dan ini dipanggil sebagai kecelaruan keresahan atau dalam bahasa Inggeris disebut sebagai anxiety disorder. Anxiety disorder ini bukan sesuatu yang normal, kerana kecelaruan keresahan ini merupakan salah satu daripada beberapa masalah kesihatan mental yang utama dialami di Malaysia. Jadi kalau kita nak tahu apa ciri-ciri kecelaruan keresahan ini, sebenarnya apabila individu itu mengalami keresahan yang tinggi atau berlebihan atau berpanjangan, maka dia sudah ada tanda-tanda atau simptom-simptom yang menunjukkan dia mengalami kecelaruan keresahan. Kadang-kadang mereka yang mengalami keadaan ini, dia memikir benda-benda yang biasa pun dia jadi risau, dia jadi tidak boleh berfikir, dia jadi sesak nafas dan sebagainya. Jadi ini bukanlah sesuatu yang normal kalau kita fikirkan balik. Dan bagi setengah-setengah orang yang mengalami keadaan begini, dia boleh berlaku dalam beberapa episod. Maknanya berlaku, kemudian dia hilang, dia kata okey balik, kemudian nanti dia berlaku lagi, kemudian dia okey balik, dan beberapa kali sehinggalah benda ini menyebabkan kehidupannya menjadi terjejas. Bagi setengah orang yang lain, mungkin kecelaruan keresahan ini boleh berlaku dalam bentuk serangan panik. Dia berlaku sehingga dia tak boleh bernafas, rasa nak pingsan, ada orang kata rasa macam nak mati dalam masa beberapa minit yang dia mengalami serangan, kemudian benda itu hilang. Jadi ini bukan sesuatu yang normal lah. Kalau keresahan biasa itu selalunya taklah jadi begitu. Dan keresahan yang bercelaru ini ataupun disorder ini, dia sukar dikawal. Kadang-kadang setengah orang dia mengalami dia masa dia kanak-kanak, dan benda itu berterusan sehingga dia dewasa. Jadi ini memerlukan bantuan yang khusus sehingga perkara ini dapat diatasi. Mari kita tengok apa simptom ataupun gejala-gejala yang dialami oleh mereka yang mengalami keresahan yang berlebihan atau melampau ini. Selalunya orang ini dia memikirkan sesuatu itu dengan terlalu mendalam, sehingga kadang-kadang perkara-perkara yang kecil pun, esok macam mana nak pergi ke kelas contohnya, kadang-kadang setengah orang memikirkan sampai dia tak boleh tidur. Itu bukan lagi sesuatu yang biasalah. Apabila dia memikirkan sesuatu, tiba-tiba degupan jantungnya menjadi begitu pantas umpamanya, dia mikirkan perasaan tiba-tiba jantungnya berdegup sehingga dia rasa macam berlari ni. Jadi ini sesuatu yang tidak normal. Kadang-kadang apabila memikirkan tentang sesuatu, dia mula berasa mengalami kesakitan-kesakitan fizikal seperti sakit kepala, mula sakit dada, rasa kebah-kebah di badan dan sebagainya. Apabila dia memikirkan tentang sesuatu itu secara mendalam, dia mula menjadi banyak berpeluh-peluh, meragui diri sendiri, dia mula mengalami ketegangan otot, dia rasa belakang lehernya sakit, dia rasa dadanya ketat, dia rasa tak boleh bergerak dan sebagainya. Kalau dia memikirkan pada waktu malam, dia langsung tak boleh tidur sampai pagi. Dan perkara ini walaupun dia tahu sebenarnya kadang-kadang tak masuk akal pun, fikir benda-benda yang senang, benda yang mudah, dia terlalu mendalam, risau tak tentu hala dan sebagainya. Tetapi walaupun dia tahu, simptom-simptom itu tetap berlaku, seolah-olah tidak boleh dikawal lagi. Jadi sebenarnya ada banyak punca kenapa kecelaruan keresahan ini boleh berlaku. Pertama ialah punca-punca yang berkaitan dengan fizikal atau tubuh badan kita. Individu yang mengalami masalah pernafasan seperti asma, mungkin dia boleh mengalami kecelaruan keresahan kerana dia mengalami masalah untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Mereka yang mengalami disfungsi pada thyroid yang berada di sini contohnya, thyroid ni dia mengawal tentang kadar metabolisme di dalam badan kita. Apabila seseorang itu
mengalami masalah thyroid, jadi kadang-kadang dia juga mengalami kecelaruan keresahan kerana badannya rasa tak selesa dan dia menjadi resah yang berpanjangan. Fungsi adrenal ini ialah organ yang terletak di atas buah pinggang kita yang merembeskan jenis enzim seperti adrenalin dan juga beberapa enzim lain yang membekalkan tenaga kepada badan kita. Jadi kalau fungsinya merosot, sudah tentu badan kita akan sentiasa berasa letih, rasa tak sihat, dan akhirnya kita akan rasa resah, gelisah kenapa perkara ini berlaku kepada kita dan boleh membawa kepada kecelaruan. Mereka yang mengalami masalah kardiovaskular atau masalah jantung, sebab kadang-kadang apabila serangan panik ini berlaku, umpamanya dia rasa macam dia mengalami serangan jantung sehingga dia boleh rebah di khalayak ramai, kemudian dia rasa dia macam mengalami masalah jantung, tapi bila dah bawa ke hospital check, kadang-kadang tak ada pun. Jadi ini sebenarnya adalah salah satu bahagian daripada simptom masalah autoimun. Contohnya autoimun ni penyakit-penyakit seperti SLE, rheumatoid arthritis umpamanya, di mana sistem pertahanan badan menyerang tisunya sendiri, bukan menyerang bakteria ataupun virus, menyerang organ-organ badannya sendiri, menyebabkan timbul masalah-masalah. Jadi badannya sentiasa berasa dalam keadaan kesakitan dan tidak selesa, jadi boleh menyebabkan keresahan yang berpanjangan. Kekurangan hormon estrogen bagi orang wanita, bagi perempuan, ataupun lebihan hormon progesteron yang mengatur perjalanan haid seseorang. Kalau orang perempuan yang mengalami orang kata haid ini tiap-tiap bulan umpamanya, dalam tempoh beberapa hari, beberapa minggu tu mungkin dia rasa tidak selesa, tapi bayangkan keadaan tidak selesa itu berlanjutan sehingga 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu, sebulan, 2 bulan, sudah tentu dia akan menyebabkan individu itu berasa resah yang berpanjangan. Ataupun kadang-kadang juga berlaku apabila seseorang itu mengalami keracunan kulat. Dia makan sesuatu yang atasnya ada kulat mycotoxin. Contohnya, dia makan roti yang dah tak berapa elok, mungkin ikan kering yang tak cukup kering atau tidak dimasak dengan baik. Kadang-kadang bahan-bahan barang-barang makanan yang terbiar begitu lama dan kita pun tak tengok, kita terus makan, kadang-kadang boleh mengalami keracunan kulat sehingga menyebabkan masalah seperti kecelaruan keresahan. Ini sebabkan fizikal kita tidak sihat. Satu lagi punca ialah punca psikologi yang sebenarnya lebih kerap berlaku kepada kebanyakan daripada kita. Apabila kita mengalami perubahan daripada segi kerja atau stres, atau kita tak pernah masuk IKM, tiba-tiba kena belajar contohnya, kadang-kadang dia jadi stres, ataupun kita mula bekerja di tempat baru, kita jadi stres. So stres ini membawa kepada keresahan, dan keresahan ini apabila berpanjangan dia boleh menjadi satu kecelaruan ataupun disorder lah, salah satu penyakit kesihatan mental. Berlaku perubahan yang besar dalam hidup orang yang baru meninggalkan alam persekolahan, masuk alam belajar kemahiran, kemudian masuk alam pekerjaan, bukan meneruskan dalam keperkahwinan umpamanya, dapat anak umpamanya. Kadang-kadang apabila stres itu berpanjangan, perubahan-perubahan ini banyak berlaku dalam kehidupannya, kadang-kadang boleh menyebabkan seseorang itu mengalami kecelaruan keresahan. Kehamilan dan proses bersalin ini juga sebahagian daripada punca. Mereka yang mengalami masalah keluarga dan hubungan juga kadang-kadang mengalami masalah kecelaruan keresahan. Kejutan emosi, peristiwa-peristiwa traumatik yang menyebabkan kejutan perkara-perkara yang tidak dijangka pun kadang-kadang menjadi pencetus kepada berlakunya kecelaruan keresahan. Mereka-mereka yang mengalami penderaan, mangsa-mangsa dera, selalu dikesan mengalami masalah kecelaruan keresahan. Kehilangan atau kematian, terutamanya pasangan, yang ini banyak menjadi punca kepada seseorang itu menjadi stres yang berpanjangan, kemudian dia menjadi resah yang berlebihan sehingga dia tidak boleh meneruskan kehidupannya seperti biasa. Sebenarnya ada cara untuk kita mengatasi kecelaruan keresahan. Sekiranya isu-isu itu berkaitan dengan perubatan, maka kita kena dapatkan bantuan doktor perubatan untuk diberi ubat-ubat tertentu bagi mengurangkan kesan-kesan. Kalau kita mengalami masalah, contohnya masalah sukar bernafas, maka kita pergi dapatkan rawatan. Apabila kita sudah okey, asma kita hilang, contohnya kita boleh bernafas dengan baik, maka kecelaruan itu akan turun dengan sendirinya. Kita kena ubah kadang-kadang sebahagian daripada kita hidup dengan cara yang tidak aktif, tambah pula dalam masa kita pergerakan kita terhad seperti ini, kita kena cari jalan untuk membuat kerja-kerja supaya hidup kita sentiasa aktif, kita sentiasa mengeluarkan tenaga kita sentiasa mengeluarkan peluh sedikit sebanyak. Aktiviti fizikal, walaupun pergerakan kita terhad umpamanya, maka janganlah sampai kita tak buat senaman. Mungkin perlu kita berjalan sedikit sebanyak, kalau perlu bersenam di rumah, berselam di rumah. Kalau kita tak boleh pergi ke mana-mana, contohnya kita berada di kampus, pusinglah kampus beberapa kali contohnya untuk kita berpeluh. Sekiranya kita mengalami masalah-masalah yang memerlukan kita bercerita dengan orang lain, carilah individu lain yang kita percaya untuk kita berkongsi masalah. Ini disebut sebagai jaringan sosial. Mungkin rakan, mungkin mesyarah, mungkin adik-beradik.
Kita juga apabila stres, umpamanya kita kena uruskan stres kita. Stres ini sebenarnya boleh diuruskan dengan mudah kalau kita tahu caranya. Kebanyakan kaunselor memang dilatih untuk membantu mereka-mereka yang mengalami stres. Jadi kita ada kaedah-kaedah yang berbagai. Yang ini boleh hubungi dengan kaunselor-kaunselor anda. Boleh menukarkan pemikiran negatif. Kebanyakan masalah kecelaruan keresahan ini disebabkan oleh pemikiran negatif seseorang. Pemikiran negatif ini dia menjadi pencetus kepada kebimbangan-kebimbangan yang tidak perlu, kerisauan-kerisauan yang tak masuk akal. Jadi apabila kita boleh menukar pemikiran negatif, maka insya-Allah kita dapat juga mengurangkan kesan-kesan kecelaruan keresahan ini. Teknik relaksasi ini ialah teknik di mana kita mengawal pernafasan kita supaya kita menjadi tenang, memastikan oksigen masuk ke dalam badan kita dengan cukup. Jadi kita tidak perlu resah dan tidak perlu gelisah lagi. Sekiranya saudara-saudari mempunyai simptom-simptom kecelaruan keresahan, saya cadangkan saudara-saudari untuk bertemu dengan kaunselor anda dan bincangkan perkara ini. Kerana keresahan yang melampau ini, yang jadi kecelaruan ini sebenarnya boleh dibantu kalau kita menyedari benda itu dan kita mengakui bahawa kita mengalami keadaan yang sedemikian. Kalau kita biar pun selalunya keadaan ini tidak berubah, dan kalau kita dapatkan bantuan, insya-Allah ada beberapa cara yang boleh kita kongsikan. Kalau kita mengalami keresahan biasa, mungkin perkara itu mungkin boleh ditasi apabila apa yang kita fikirkan itu selesai. Tetapi bagi mereka yang mengalami kecelaruan keresahan ini, isu itu akan berpanjangan dan tidak akan hilang dengan sendirinya kalau tidak dibantu. Jadi saya ingat untuk kali ini itu saja yang saya nak kongsi dengan saudara-saudari. InsyaAllah kita akan kongsi banyak lagi perkara lain pada masa akan datang. Terima kasih kerana memberi perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.